haul tak cukup tempoh setahun lagi, maka zakat tak wajib. Tapi kalaulah cukup haul, dah cukup setahun, tak mesti wajib, tak mesti tak wajib. Sebab apa? Kadang-kadang boleh jadi haul itu cukup tapi nisab tak cukup lagi. Kan? Haul dah cukup tapi nisab belum cukup. Apakah wajib zakat? Tak wajib. Kan? Jadi itu adalah syarat. Maka tamamil haul, cukupnya haul itu merupakan syarat bagi wajibnya zakat. Nah, dari situ kalau kita faham konsep sebab, syarat dan manik, maka barulah kita boleh faham rahsia ataupun sir di sebalik kita mengaji fiqh, adanya syarat wajib semayang, syarat sah semayang, syarat apa lagi? Wajib haji, syarat haji, sah haji, rukun haji, satu lagi. Itu berbeza tu. Wajib haji, maknanya apa? Wajib melakukan perkara tersebut. Tapi kalau tak buat, apakah haji tak sah? Haji sah, tapi kena bayar dam je lah. Sebab itu adalah syarat, itu adalah wajib haji. Dan sebagainya. Syarat juga terbahagi kepada 3 fil istilah. Wa amma fil istilah fa ma'nahu ma dzakara wa huwa yanqasim ila syartin aqliyyin wa syartin adiyyin wa syartin syar'iyyin. Syartin aqliyyin, wa mithalu syartil aqliyyi al hayatu lil idrak, syarat secara akal, hayat untuk mendapatkan idrak. Fa innahu yalzamu min adamil hayat adamul idrak. Kalaulah seseorang itu tidak ada kehidupan, maka dia tidak akan ada idrak bagi dia. Tetapi wala yalzamu min wujudil hayat wujudul idrak wala adamu. Tetapi hidupnya seseorang itu bukanlah menjadi syarat kepada wajibnya ada idrak pada dia ataupun wajibnya tidak ada idrak padanya. Kerana kadang-kadang boleh jadi seorang itu hidup tetapi dia itu adalah ghaibatun binaumin. Contohnya dia tidur ataupun pensan ataupun gila. Sesungguhnya orang tidur, gila dan pensan masih ada hayat pada dia tapi tidak ada idrak. Hatta la yadrikul hayyu ma hadhil afat syai'an aslan. Wa mithalu syartil adi, syarat yang adi, yang secara kebiasaan ataupun adat, an-nutfatu fir rahimi lil wiladah, adanya nutfah, air mani pada rahim untuk dia boleh melahirkan, ada anak. Fa innahu yalzamu min nafi nutfah fil rahimi nafi wiladah. Kalau tidak ada nutfah, maka tidak akan adalah wiladah. Tetapi tak semestinya ada nutfah itu mewajibkan adanya anak. Ataupun tak mesti adanya nutfah itu ketiadaan anak. Li'annahu ba'da an tujada fil rahim qad yukawwinu Allah Ta'ala minha wiladatan wa qad la yukawwin. Ada nutfah, boleh jadi ada anak, boleh jadi ada anak, boleh jadi tidak ada anak. Mana boleh jadi sempurna, boleh jadi tidak sempurna. Ataupun ada juga kes yang perut dah besar, tiba-tiba mimpi bangun pagi esok dah tak ada perut dah tak ada baby dah flat. Mana pergi anak tu tak tahu. Ada kes mistik. Wallahu a'lam explanation, tapi benda tersebut adalah berlaku, harus berlaku. Taib, wa mithalu syartil syar'i, syarat yang sebangsa syarat. At-taharatu li sihhatis salat, suci bagi sahnya salat. Wa tamamul hauli li wujubiz zakah, sempurnanya haul untuk wajibnya zakat. Fil aini wal masyiyati, seperti untuk barang-barang dagangan dan juga haiwan ternakan. Masalan, fa innahu yalzamu min nafi at-taharati ma'al qudrati ala tahsiliha adamu sihhatis salat. Maka lazimlah daripada ketiadaan taharah, dalam keadaan dia mampu untuk taharah, tidak ada taharah maka tidak sahlah salat. Semayang tapi tak bersuci, tak ada wuduk, maka tak sah. Tapi tak lazim adanya taharah itu mesti sah salat ataupun mesti tak sah salat. Kerana boleh jadi air semayang tu ada tapi semayang dia tu rosak kan. Kerana ikhtilali ruknin, kerana tak cukup rukun contohnya kan. Dia semayang, ada air semayang tapi dia tak rukun kan. Maka tak sah juga semayang kan. Maka adanya wuduk, adanya air semayang itu
merupakan syarat bagi sahnya semayang. Tapi tidak adanya wudu menyebabkan tidak sahnya semayang. Tapi ada wudu tidak mesti sah semayang. Dia merupakan syarat. Kerana boleh jadi dia sah, boleh jadi dia tak sah. Bila cukup rukun lain-lain dan sebagainya, bila cukup rukun maka dia akan menjadi sah. Tapi walaupun ada air semayang tapi tak cukup rukun, solat tetap saja tidak sah. Nah, al-mani'. Haddul mani' ma yalzamu min wujudihi al-'adam wa la yalzamu min 'adamihi wujudun wa la 'adamun li dhatihi kal haidhi li wujubis shalah. Penghalang ataupun mani', apa yang melazimkan daripada adanya mani' tersebut ketiadaan sesuatu perkara, tetapi tidak mesti ataupun tidak lazim daripada tidak adanya perkara tersebut kewujudan ataupun ketiadaan perkara tersebut. Seperti haid bagi wajibnya solat. Contoh, dia semayang, dia nak semayang, tapi adanya penghalang iaitu haid, maka solatnya pada waktu itu menjadi solat ke atas dia pada waktu itu menjadi haram. Mana dia tidak boleh melakukan solat kerana adanya penghalang. Adanya penghalang. Bila adanya penghalang, maka terhalanglah perkara tersebut. Tapi kalaulah tidak ada penghalang, boleh jadi tidak wajib ke atas dia lagi. Contohnya apa? Dia tak ada haid. Manakala dia kedatangan haid, maka tak wajib dia semayang, bahkan haram dia semayang. Okey, sekarang ni dia tak ada mani', dia tak ada haid. Apakah wajib bagi dia semayang? Nanti dulu. Kalau tak masuk waktu, wajib tak? Tak wajib. Maka tak mesti, tak ada penghalang itu syarat kepada ataupun menjadi satu kewajipan ke atas dia untuk melakukan sesuatu perkara. Kerana boleh jadi tidak cukup rukun-rukun yang lain. Itu adalah mani'. Al-mani' min asy-syai'i ala darbain. Ahaduhuma an yamna'a minhu limunafatihi li sababihi والثاني أن يمنع منه لمنافاته له في نفسه. مثال الأول الدين في زكاة العين، فإنه يمنع من وجوبها لمنافسته لسببها الذي هو الملك الكامل للنصاب. Adanya hutang dalam nak mengeluarkan zakat, ad-dain, zakat harta, maka adanya hutang itu menjadi suatu penghalang bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Kerana sebab ataupun kerana kepemilikan ke atas sesuatu harta secara mutlak itu merupakan syarat bagi wajibnya keluar zakat. Sekarang ni dia berhutang. Makna dia berhutang ni dia tidak mempunyai kepemilikan yang tam lah. Wajib tak kita keluarkan zakat duit orang hutang kepada kita? Duit tak ada ni, orang lain ada banyak duit tapi duduk dengan orang lain pinjam. Wajib tak kita keluar zakat? Tak wajib. Mislu ar-riqu, hamba. Al-kufr wa mithalu tsani al-kufru mathalan binisbati ila sihhati shalah fa innahu mani'un min sihhatiha لا لمنافاته لسببها من دخول الوقت بل لمنافاته لها في نفسها إذ لا يمكن مع الكفر التقرب بها إلى المولى تبارك وتعالى. Kemudian habis cerita tentang hukum wad'i. Kemudian hukum 'adi, al-hukmu al-'adiyyu. وأما الحكم العادي فهو عبارة عن إثبات الربط بين أمر وأمر وجودا وعدما بواسطة التكرر مع صحة التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. Adapun hukum adat itu adalah satu ibarat daripada mengisbatkan hubungan di antara satu perkara dengan satu perkara, sama ada secara wujud ataupun secara tidak wujud, biwasitatit takarrur, dengan perantaraan pengulangan, dengan perantaraan takarrur, beserta adanya possibility ataupun imkaniyah untuk takhalluf daripada adat tersebut.
dan ada ta'siri ahadihima fil akhar. Salah satu itu tidak memberi kesan kepada salah satu yang lain secara langsung. Sama sekali. Ya. Raji'un wujudan wa adamun raji'un li kulli wahidin min al-amrayni la li ahadihima faqat. إذ لو كان كذلك لما دخل تحت هذا الكلام جميع الأقسام الأربعة الآتية بواسطة التكرر. Maksudnya macam ni, secara asas dulu. Hukum adat itu merupakan satu ibarat daripada mengisbatkan hubungan di antara satu perkara dengan satu perkara yang lain. Biwasitati takarrur, dengan adanya perantaraan takarrur. Maknanya apa? Satu perkara kita buat, kita bakar api membakar. Kita test api ni, bila nyalakan api kemudian letakkan sesuatu benda yang flammable, yang boleh terbakar, maka dia akan terbakar. Adanya hubungan di situ, satu perkara dengan satu perkara yang lain. Ma'asihatit takhalluf, biwasitati takarrur, maknanya kita test sekali, buat uji kaji sekali, api masukkan sesuatu perkara, terbakar. Buat lagi 2 kali, 3 kali, nanti yang sama berlaku. Okey, itu adalah biwasitati takarrur. Ma'asihatit takhalluf, tapi ada possibility untuk tak berlaku begitu. Ada satu perkara ataupun ada ketika-ketika yang mana sesuatu perkara itu bila diletakkan di dalam api dia tidak terbakar. Dan dia tidak memberikan kesan kepada salah satu, itu tidak memberi kesan kepada satu yang lain itu secara mubasyaratan. Sama sekali. Maknanya hukum adat ni dia tidak boleh memberi kesan A itu memberi kesan kepada B secara mubasyarah. Itu dipanggil sebagai hukum adat. Contoh dia, wa aqsamuhu arba'atun. Contohnya ada 4 ataupun pembahagiannya itu ada 4, yaitu rabtu wujudin bi wujudin. Hubungan di antara perkara yang wujud dengan perkara yang wujud, seperti rabti wujudis syiba' bi wujudil akal, seperti adanya kenyang dengan adanya makan. Wa rabtu adamin bi adamin, seperti hubungan di antara ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Yang ketiga, wujudin bi adamin, rabtu wujudin bi adamin, seperti karabti wujudil ju' bi adamil akal, seperti hubungan di antara adanya lapar dengan tiadanya makan. Wa rabtu adamin bi wujudin, karabti adamil ju' bi wujudil akal, seperti hubungan di antara ketiadaan lapar dengan adanya makan. Maknanya ini hukum adat lah. Hukum adat yang simple saja. Kalau kalau makan, maka adanya kenyang. Kalau tak makan, maka tidak adanya kenyang. Kalau adanya makan, yang ketiga ni, adanya lapar sebab tak kenyang. Dan yang keempat, tidak kenyang ataupun tidak lapar sebab adanya makan. Okey, tetapi dia tidak memberi kesan secara langsung ataupun ma'adami ta'thiri li ahadihima 'ala al-akhar albattah. Wa mithalu, mana ni? Wa mithalu sababil 'adi 135. Contoh sebab yang adi. Aklu ta'am macam mana baca dia? Ya, ni apa ni? Oh, ni cerita syarat ni. Qultu, mana dia punya ni? Panjang sangat cara. Fa in qulta muqtada ma dzakartum an takuna al-aqsam thalatha. Irtibatu wujudin bi adamin wa dhalika fi sababil 'adi. Sebab yang adi, irtibatu adamin bi adamin fi sawi aidan wa fi syarti, irtibatu adamin bi wujud wa dhalika fil mani' al-'adi. Ini tak apa, ini biasa.
Okey, habis yang tu, cukup. Nah, haddu hukmil aqli. Terus lanjut kepada hukum akal. Wa ammal hukmul aqliyu fa huwa itsbatu amrin aw nafyuhu aw nafyu amrin min ghairi tawakkufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Hukum akal itu ialah mengisbatkan satu perkara ataupun menafikan sesuatu perkara tanpa terbatas di atas pengulangan ataupun peletakan sesuatu ataupun peletakan wadi'. Maknanya Allah Ta'ala yang menghukum begitu, tidak peletakan wadi'. Innama udhifa hadha al-hukm ila al-aqli wa in kanat al-ahkam kulluha la tudraku illa bil-aqli lianna mujarrad al-aqli biduni fikratin aw ma'aha kafin fi idraki hadha al-hukm. Baik. Faqawluhu ithbatu amrin, mengisbatkan sesuatu perkara itu macam mana? Misaluhu al-wahidu nisful isnain. Satu itu adalah sebahagian daripada dua. Mana kita mengisbatkan satu perkara. Kita nak mengisbatkan satu perkara. Zaidun qa'imun. At-talabah jalisun. Ataupun menafikan perkara tersebut. Salah satu laisa nisfan lil arba'ah. 3 itu bukanlah sebahagian daripada 4. Ataupun at-talabah laisa bijalisin. Wa hadzal qaidu wa huwa itsbatu amrin aw nafyu jinsun lil haddi. Min ghairi tawaqqufin ala takarrurin faslun ukhrijal hukm al-'adiyya ka qaulina syarabus sakanjabin yusakkinu as-safra. Syarabus sakanjabin yusakkinu as-safra fa inna hadha al-hukma lam yuthbat lahu illa biwasitati at-takarrur wat tajribah. Nak sepok, nak mengeluarkan hukum adat. Lafaz min ghairi tawaqqufin ala takarrurin. Kerana tadi biwasitati takarrur kalau hukum adat tadi. Tapi yang ini min ghairi tawaqqufin ala takarrurin. Maknanya dia bukanlah berdasarkan pemerhatian. Kan hukum adat itu kan nature, tabiat itu kan berdasarkan pemerhatian, berdasarkan eksperimen. You tolak adanya domino effect. You tolak satu bongkah, maka bongkah yang lain pun tetap akan jatuh. Sebab apa? Sebab adanya cause and effect. Cause and effect itu adalah hukum adat. Tapi secara hakikatnya tidak ada cause and effect. There's no such thing as cause and effect because kita percaya bahawasanya hukum adat tadi itu. Kalau tengok ta'rif terakhir itu min ghairi wa adami ta'thiri ahadihima 'alal akhar. Dia tidak memberi bekas. Api tidak memberi bekas di atas terbakarnya satu perkara. Pisau tidak memberi bekas memotong. Apa lagi? Semualah kan. Tampar itu tidak boleh memberi bekas sakit, memberi bekas lah kan. Tapi tidak boleh memberi bekas sakit sebab tampar dan sebagainya. Innama athbatna fi hadzal hukma biwasitati tajribah, pengalaman. Allati saddaqna fiha al-atibba. وليس من شرط التكرر والتجربة في الحكم العادي أن يكون من كل أحد بل هو المستند لثبوت الأكيان. Hukum adat. Wala wad'i wadi'in, ini nak mengeluarkan daripada hukum syarak. Kerana hukum syarak itu adalah hukum yang diletakkan oleh wadi'. Adapun hukum akal bukan diletakkan oleh wadi'. Maksudnya apa? Maksudnya hukum akal ini kalaulah dunia ni Allah Ta'ala hancurkan, kemudian Allah Ta'ala cipta dunia baru, penduduk yang baru, hukum akal akan tetap masih sama. Satu itu tetap sahaja lebih kecil daripada dua. Tak akan mungkin sampai bila-bila satu itu lebih besar daripada dua. Setengah itu mestilah lebih kecil daripada al-kull. Al-ba'du lebih kecil atau asghar min al-kull. Sampai bila-bila. Bapa itu akan senantiasa menjadi orang yang lebih tua daripada anak. Tak akan boleh bapa itu menjadi lebih kecil daripada anak. Al-ubuwah wal bunuwah. Itu pun dibahaskan juga dalam ilmu kalam. Aqsamu hukm al-aqli wa aqsamu thalathatun al-wujub wal istihalah wal jawaz. Wajib, istihalah dan juga harus jawaz.
Syarah ni panjang sangat macam matan je lah. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu imma daruratan katahayyuz lil jirmi wa imma nadaran ka wujubil qidami li maulana jalla wa azza. Maka wajib pada akal itu ialah apa yang tidak boleh digambarkan pada akal pemikiran ketiadaan perkara tersebut, sama ada secara darurah seperti at-tahayyuz lil jirmi, maknanya semua orang tahu, darurah ni semua orang tahu. Tak perlu fikir panjang. La yahtaju ila ta'ammul, ila nazarin wa ta'ammul. Tidak perlu kepada berfikir, memerhati dulu. At-tahayyuz lil jirmi, maknanya apa? Contohnya, jirim itu bersifat memenuhi ruang. Bila entah dah duduk atas kursi tu, maka orang lain tak boleh duduk di atas kursi tu, melainkan orang lain tu duduk atas riba entah. Itu semua orang tahu, tak perlu cakap. Wa imma nadaran, ataupun perlu kepada pemerhatian, seperti wajibnya kidam bagi Allah Ta'ala. Apa dalil wajibnya kidam bagi Allah Ta'ala? Habis dah umur Ibrahim ni. Dalil wajibnya kidam. Kenapa wajib Allah Ta'ala ni bersifat dengan kidam? Sebelum tu. Sikit sebelum tu. Betul dah tu? Illam yakun qadiman lakana hadisan. Kalau dia tak qadim, berarti dia mesti hadis, mesti baru. Kalau baru, la adda dhalika ila ad-daur wa tasalsul. Macam mana wajah dia? Kena cerita, kena explain. Hada yahtaju ila an-nazar. Perlu kepada explanation, perlu menengung dulu. Perlu memerhati dulu, barulah sampai kepada natijah. Wal mustahil ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu imma daruratan kata'arri al-jirmi 'anil harakati was sukuni ma'an wa imma nadaran kasyarik li maulana jalla wa azza. Mustahil itu ialah apa yang akal tak boleh fikir, we cannot brain. Apa yang akal tidak boleh fikirkan, tidak boleh bayangkan keadaannya, adanya dia. Akal kata mustahil dia ada. Sama ada secara darurah, seperti sunyinya jirim itu daripada gerak dan diam sekali dalam satu masa. Semua orang tahu. Manusia ni dia mana boleh bergerak pun tidak, diam pun tidak. Tak payah fikir, tak payah sebut, tak payah perlu kepada istidlal. Dia tahu orang ni, manusia ni sama ada hidup ataupun mati. Mana boleh hidup dan mati dua-dua, mana boleh tak hidup dan tak mati ma'an, tak boleh. Wa imma nadaran, ataupun yang perlu kepada penalaran, kasyarik li maulana jalla wa azza, seperti adanya sekutu bagi Allah Ta'ala. Kenapa adanya sekutu bagi Allah Ta'ala ni akan menjadikan ianya mustahil, ataupun kenapa ada syarik Allah Ta'ala ni jadi mustahil? Dalil dia apa? Nafyu al-kam al-thalatha. Macam mana taswir dia? Yahtaju ila an-nazar. Macam mana? Cuba am'anin nazar. Cuba buat penalaran. Kalau Allah Ta'ala wajib bersifat esa. Kalau Allah Ta'ala tak esa, jadi apa? Macam mana lafaz dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Burhannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tiga tu. Tiga possibility tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat. Macam mana? Ada? Kepala dia. Ni orang panggil ilmu fil kutub ni. Liluzumi ajzihi hina idzin. Itu burhannya, itu Ibrahim. Kalau burhannya, ingat saya lukis itu. Apa kaul dia? Apa matan dia? Lupa lah. Kepala dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tak ingat tak apa nak je nah. Muhim, kalaulah Allah Ta'ala ni tidak esa, mestilah dia lebih. Kalau lebih tu sama ada 2 ataupun ke atas. Failah, ambillah 2 paling sikit. Kalau 2, macam mana keadaan dia? Sama ada dia law qaddarna ilahain. Okey, yang sebelum law qaddarna. Fali'annahu law qaddarna. Okey, sebelum fali'annahu law qaddarna. Kena buka kitab juga. فلأنه لو قدرنا إلهين وقدرنا من أحدهما إرادة تحريك جسم ومن الثاني إرادة تسكينها في تلك الحالة بعينها لم يخلو إما أن تنفذ إرادتهما جميعا أو لا تنفذ إرادتهما جميعا أو تنفذ إرادة أحدهما دون الثاني ومحال أن تنفذ إرادتهما جميعا لاستحالة اجتماع الضدين ومحال أن لا تنفذ إرادتهما جميعا لاستحالة عروو المحل عن الشيء ونقيضه وضده ومحال أن تنفذ إرادة أحدهما دون الثاني لأن في ذلك تعجيز من لم تنفذ إرادته والعجز ينافي الإلهية والعجز ينافي الإثنينية عن وصف الألوهية لأن العجز لا يكون إلا حادثا. Habis. Itu dah sebut dah. Okey. Kena murajaah balik. Wal jaizu, dan harus ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, apa yang harus pada akal adanya ia dan tidak adanya ia, imma daruratan, sama ada secara darurat seperti al harakati lana, bergerak boleh, tak bergerak pun boleh. Wa imma nadaran, ataupun secara penaran, ka ta'dzibil muti' wa ithabatil 'asi, seperti Allah Taala nak mengazabkan orang yang taat ataupun nak bagi pahala kepada orang yang buat maksiat. Maknanya boleh-boleh saja. Macam mana? Macam mana boleh-boleh saja? Bergerak boleh, tak bergerak pun boleh. Kita senang duduk kerah. Sahabat Nabi SAW bila duduk dalam majlis Nabi, itu diam itu sampai burung boleh duduk bertenggik atas kepala. Sebab apa? Diam, khusyuk mendengar Nabi, dan tak ada seorang pun berani macam-macam depan Nabi. Imma nazaran, ka ta'zibil muti', nak bagi pahala kepada orang yang taat dan nak bagi dosa kepada bagi pahala kepada orang yang dosa, bagi azab kepada orang yang taat. Boleh ke tidak? Boleh, tidak ada masalah. Kerana perkara tersebut adalah perkara yang harus. Habis itu. Kita masuk al-mazahib. Al-mazahib fil af'al al-hayawan al-ikhtiyariyah. Wallahu a'lam bissawab. Habis, cukup kat situ. Ada kelas lain pula. Wal madhahibu fil af'ali thalathatun. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.